Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baik. Saya nak buat satu cerita tentang kebakaran di rumah Ngeh, Ahli Parlimen Beruas DAP. Ngeh Koham, sebelah pagi tadi. Okay, kita baca dahulu. Kebakaran di rumah Ngeh, polis syaki ada unsur khianat. Kebakaran berlaku di rumah Ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham pada sebelah pagi tadi dengan polis mengesyaki ada unsur khianat. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri tidak menolak kemungkinan kebakaran itu melibatkan tindakan khianat sambil menyifatkan siasatan dijalankan dalam pelbagai sudut. Betul, polis sedang menjalankan siasatan menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya memohon mana-mana saksi untuk tampil membantu siasatan. Tolong share, tuan-tuan. Katanya dalam Malaysia kini ketika ditanya sama ada polis mengesyaki tindakan khianat. Pengarah Pembuat Perak ketika dihubungi berkata pihaknya masih menyiasat punca kebakaran namun tidak menolak kemungkinan tindakan khianat. Dia berkata pihaknya telah menggerakkan penyiasat forensik manakala anjing penghidup K9 dikerahkan membantu siasatan. Sinchu Delhi melaporkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku 2.50 pagi. Menurut laporan, 3 kereta musnah termasuk Mercedes E300 yang terbakar sepenuhnya, turut hangus Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Ngeh dan isteri dilaporkan tidur semasa kejadian. Yang lalu lalang orang dikejutkan oleh orang yang lalu lalang membunyikan loceng rumah dan memaklumkan kejadian itu. Ngeh yang juga pengurusi DAP Perak membuat laporan di Balai Polis Air Tawar. Masih belum dapat dipastikan sama ada melibatkan tindakan khianat. Ngeh baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas. Berikan tidak balas yang meluas, dia mohon maaf dan menarik balik cadangannya. Dan another one yang keluar hari ini, Ngeh maafkan pelaku tetapi dakwa PN yang api-apikan. Anggota Parlimen Beruas, Ngeh Koham memaafkan pihak melontar bom botol sehingga menyebabkan rumahnya terbakar. Okey, ada kenyataan mengatakan bahawa satu bom botol ataupun molotov telah dibaling ke dalam rumah beliau. Bagaimanapun dia menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengapi-apikan isu supaya orang membencinya. Ngeh mendakwa serangan yang bertujuan untuk membakar kediaman itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini. Baik. Saya nak komen, tuan-tuan. Kita bukan tuduh ahli PAS buat. Okay? Kita bukan tuduh ahli Bersatu buat. Kita bukan tuduh ahli Perikatan Nasional pun buat. Itu yang kita establish tu dulu. Tetapi kita kata tidak mustahil kalaupun tindakan itu tidak dibuat oleh ahli Perikatan Nasional sama ada PAS atau Bersatu, tindakan itu dicetuskan di atas kebencian yang dibuat dan diapi-apikan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya nak kata golongan yang melampau dalam apa-apalah dalam agama terutamanya ramai. Yang melampau dalam agama ni ramai dan psikologinya dan secara tuntasnya golongan pelampau agama ni adalah golongan yang sangat jahil tentang agama. Mereka ini semangat dia sangat tinggi, sanggup buat apa saja kononnya demi agama, tapi sebenarnya mereka jahil tentang agama. Okay? Saya bukan sebut ini mungkin bermotifkan agama atau bangsa, itu poinnya lain. Tetapi bagaimana seseorang sanggup, normal people takkan going to that extent, sanggup nak baling bom botol apa yang sewaktu dengannya ke dalam rumah orang. Kerana itu adalah satu jenayah berat, arson. Satu jenayah berat ni kalau sabit kesalahan. Dan kalau sekiranya sabit kesalahan juga, tuan-tuan, bukan setakat penjara, biarlah penjara itu satu hal lah. Tetapi diri dia pun akan terjejas. Okey, kita boleh letak berkemungkinan juga hutang ke orang mabuk, ada kemungkinan. Kita tak tolak itu. Tetapi kenapa Ngeh? Kenapa rumah itu, kenapa tak rumah lain? Itu nasib baik tak merebak pergi ke rumah lain, terbakar rumah lain, melibatkan kemalangan jiwa. Saya nak beritahu, tuan-tuan, ada orang yang hijack agama ini. Menjadikan agama ini seperti satu agama yang nampak ganas. Sebab itu kenapa Islamofobia ni merebak. Kerana antara lain orang Islam tu sendiri yang membuat sifat Islamofobia itu. Yang mewujudkan, yang menyebabkan sikap Islamofobia tersebut berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini berlaku kepada seseorang yang mencadangkan perkara yang kita tak persetujui. Kalau kita tak persetujui perkara tersebut, kita katalah kita tak bersetuju. Cukuplah. Kenapa nak bertindak sedemikian rupa? Sebab itu juga saya tak bersetuju dengan istilah kafir harbi, kafir zimmi. Itu adalah istilah yang diwujudkan oleh ulama' ribuan tahun dahulu dalam konteks negara Islam pada ketika itu. Sekarang dah tak relevan. Nama kafir harbi, kafir zimmi itu sendiri bukan di dalam Al-Quran pun. Itu adalah perkataan yang direka oleh ulama' selepas itu. Dan pada ketika dan konteks itu, pada zaman itu betul. Tetapi pada zaman sekarang dia dah tak relevan. Kerana kita dah ada negara yang mana kita di dalam boundaries agama negara itu. Dan saya rasa perkara-perkara ini dah kita kena revise dah.
Now, bila kita cerita kafir harbi, ini antara kesan dan akibat. Kalau betul ini disebabkan oleh pelampau agama. Kerana bagi mereka, kalau ada kafir harbi, perkataannya apa? Halal darah. Perkataan yang dia guna apa? Untuk orang-orang yang pelampau agama ni. Halal darah. Kita nak cerita halal darah ni sampai ke mana? Kita nak cerita halal darah ini sampai ke mana, tuan-tuan? Sampai ke mana? Kita kata orang kafir je kena kau jangan risaulah. Saya nak cerita 2019 bukan setakat orang kafir kena baling bom api, tuan-tuan. Saya nak cerita Mufti Perlis pernah kena. Mufti Perlis pernah kena. Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Kereta Dr. Mazhar dibakar, bukan dia lah. Kereta Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Ini pada tahun 2019. Kereta rasmi Mufti Perlis atau Mazhar, Dr. Asri terbakar di bahagian enjin. Selain cermin tingkap dipecahkan di rumah di Jalan Persiaran Wawasan Kangan hari ini. Dia dipercayai angkara khianat. Okey. Kita tidak menolak kemungkinan ia adalah angkara khianat berikutan kesan pecah akibat dibaling botol berisi petrol untuk tujuan membakar. Nah, kalau saya baca kenyataan ini kenyataan media 2 Mei 2019. Kalau tuan-tuan sendiri tengok 2 Mei 2019. Dilaporkan dua suspek Amirul dan Muzaini telah ditahan oleh PDRM berkaitan kes membakar kereta SS Mufti Negeri Perlis. Laporan juga menyatakan adanya usaha awal mengupah menggunakan asid untuk mencederakan Mufti Negeri Perlis. Kedua suspek ini mempunyai kedudukan penting dalam organisasi parti politik mereka, iaitu PAS. Peranan sebenar unit amal makin menjadi persoalan. Memang benar, Dr. Mazhar kadang-kadang melontarkan pandangan berbeza dengan parti mereka. Begitu beliau juga memberikan kritikan ilmiah terhadap parti berkenaan sejak dahulu. Persoalannya jika tidak setuju, apakah mereka sehingga menghalalkan, memusnahkan harta dan mencederakan tubuh orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Mengapa tidak sekadar menganjurkan debat ilmiah perbezaan pandangan Dr. Mazhar dan PAS dalam isu kafir-mengkafir sesama Muslim umpamanya? So, walaupun PAS menafikan dalam kenyataan media tuduhan tidak berasas oleh sekumpulan pihak yang jahat, Jabatan Amal ataupun Malaysia mengambil serius mengenai tuduhan jahat dalam media sosial. Kononnya salah seorang anggota jabatan itu terlibat dalam insiden membakar kereta rasmi Mufti Perlis, Negeri Perlis. So, dia kata itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Dan akhirnya, yang ditangkap, betul, dia bukanlah seperti mana yang didakwa. Yang ditangkap adalah dua orang, tuan-tuan. Yang pertama dikenali sebagai Muhammad Azimar Abdul Razak. Dekat sini Amirul dan Muzaimil. Tetapi yang ditangkap adalah Azimar Abdul Razak. Tetapi another one adalah Mi Tomoy. Dia mengaku diupah bakar kereta Mufti Perlis. Dia ada 16 kes lampau. Dia mengaku dia yang bakar kereta itu. Mi Tomoy ni tinggal sambuan yang kepala tak betul juga dekat Perlis tu. Dia mengaku dia bakar. Tapi dia kata motif dia membakar kerana dia diupah. Dan pada waktu itu, Mufti Perlis tak setuju tentang isu kafir-mengkafir yang dibawakan oleh PAS pada waktu tersebut, pada ketika itu. So, PAS jawab apa? PAS Perak kata, PAS Perak templak kaitkan PN dengan serangan bom botol. PAS Perak menyela anggota Parlimen Berwas dengan kejadian di rumahnya di Ayat Tawar. Pesuruhjaya Razman berkata, ketika sidang akhbar ini mendahului siasatan polis. Justru, menurut Razman, ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP tersebut tidak mempercayai kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Membawa tuduhan, meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan seakan menyambung tuduhan komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ya, memang betul pun. Saya cakap macam tu senang. Juga bukan setakat dia orang, saya cakap. Dia cuba menggambarkan imej buruk bukan hanya kepada PN tapi juga kepada Islam kerana dikaitkan dengan isu kebedaban beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Baik. Dia tidak mencampuri urusan Islam. Itu adalah urusan pentadbiran. Kita boleh berbeza pendapat, tak setuju tak apa. Itu bukan pentadbiran Islam. Tak ada kena-mengena. Islam konteks lain. Pentadbiran, prosedur, itu cerita lain. Dalam pada PAS menuduh DAP buat demikian, PAS pun buat benda yang sama. Dia kata DAP menunggang politik, PAS pun buat benda yang sama. Kalau kita nak tuduh DAP itu sebegini, sebegitu, sebagainya, ada orang kata aku baru DAP dan sebagainya. Engkau orang baru wapas lah. Engkau baru wapas. Menuduh sesuka hati sedemikian. Kata, dia tak tuduh PN yang buat. Tetapi dia kata, apa yang diapi-apikan oleh PN itu ada kemungkinan menyebabkan pelampau-pelampau agama dan bangsa ini melakukan sedemikian. Tuan-tuan, kalau boleh kena, kita kata orang bukan Islam, tak apa lagi Islam tak. Mufti Perlis. Orang Islam, bukan setakat orang Islam. Ulama, tuan-tuan, level itu baru betul ulama. Tak kisahlah korang setuju tak setuju dengan dia. Itu ulama. Tuan-tuan, saya pun bukan semua saya setuju dengan Mufti Perlis tu. Politically pun saya ada tak setuju dengan beliau. Tetapi tak adalah kami sampai ke peringkat itu. Ke peringkat nak menghancurkan dia. Ini orang Islam. Itu orang Islam. 2019 bukannya tahun 1889, tahun 1889 pun kita duk cerita dalam sejarah. Ini 2019, berapa tahun baru? Itu orang Islam, tuan-tuan. So, mustahil tak
Mustahil tak saya tanya soalan ini? Mustahil tak dengan kemelampauan agama ini yang diapi-apikan oleh satu kelompok yang kononnya memegang agama Islam itu sendiri, mustahil tak mereka akan menyebabkan pelampau-pelampau agama semakin naik kepala dan mengancam bukan setakat orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri. Bayangkan dia orang boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan kita. Siapa undi PH kafir, siapa undi BN kafir. Kalau ada kafir, apa kita ni tuan-tuan? Halal darah. Bagi orang berilmu dia boleh, tapi majoriti mereka yang mana yang taksub dan juga bodoh itu adalah jahil dalam ilmu. So bila dia dengar kafir, betul lah kafir, maka di situlah berlaku sembahyang dua, sembelihan tak halal, nikah tak sah. Di sini berlakunya terorisme, berlakunya kemelampauan dalam beragama sehingga sanggup menuduh orang Islam itu sendiri sebagai kafir. Dan peristiwa mengkafir, tuduh menuduh melampau agama ni bukan baru, terutama bila melibatkan politik. Kita belajar isu Khawarij. Satu golongan nama Khawarij yang pada zaman sahabat dahulu bangkit menentang Ali kerana katanya Ali tidak membangun mencari orang yang membunuh khalifah sebelumnya Uthman. Maka dilawannya Ali, ditentangnya Ali. Kalau tak silap saya, minta maaf. Sejarah saya kena cek balik. Tetapi Khawarij tindakannya dia mengkafirkan. Ingat tindakan pertama Khawarij apa dia tuan-tuan? Mengkafirkan orang Islam yang tidak bersependapat dengan mereka. Setelah dia mengkafirkan, maka dia kata halal darah mereka untuk kita perangi. Di situ mula dia. Saranan saya mudah je tuan-tuan. Kalau sudah sampai ke peringkat melampau sebegini, saya sarankan terutama kepada Menteri KDN, tolong dengar. Apa kata? Haramkan je PAS. Tuan-tuan, nanti melampau. PAS orang. Saya kata haramkan PAS. Bukan kata-kata ahli PAS tak boleh buat parti lain. Buatlah parti lain. Tapi bukan guna nama Islam tu. Parti Islam. Islam tu jangan guna. Agama tu jangan guna. Bagi saya, parti politik jangan kita letakkan nama agama tu. Dia memburukkan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Nama Islam tu dah jadi buruk dia buatnya. Seolah-olah kalau kami tak bersama dengan PAS, kami ni tak Islam lah. Macam tu. Letaklah nama parti progresif tu taklah. Parti Perjuangan Suci ke, apa ke. Letaklah nama apa sekalipun. Tetapi buang nama Islam tu daripada parti tersebut. Amanah? Boleh je pakai. Parti Amanah Negara tak ada pun nama Islam kat situ. Tapi boleh je dia bawa imej Islam. Kenapa? Saya tak boleh cadangkan. Sekarang ini saya nak cadangkan. Apa kata Menteri KDN ada kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan untuk nak membatalkan nama Parti Islam Malaysia. Dan mereka kena datang dengan nama lain. UMNO pernah diharam lah tahun 1988 sehingga dia menubuhkan UMNO baru. Yang tu cerita lain lah. Tetapi itu bidang kuasa menteri. Sebab sekarang ini saya nampak benda ni dah melampau lah tuan-tuan. Sebab dia dah guna perkataan kerana kami adalah parti Islam. Kamu tak bersama dengan kami, kamu tak bersama dengan Islam. Itu perkataan yang mereka guna. Tuan-tuan dengar perkataan tu tadi, dia kata dia telah menentang Islam. Padahal yang kita bincangkan oleh Nge berkaitan dengan prosedur. Bila kita bercerita tentang syariah ataupun undang-undang syariah, itu adalah Islam. Sedangkan itu prosedur, perbincangan. Bila orang mempertikaikan undang-undang hudud Kelantan, Kelantan, Nick Elin mempertikaikan beberapa seksyen, dia telah menentang Islam. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Seolah-olah yang dia buat itu macam Al-Quran. Kita bukan menentang Al-Quran, kita bukan menentang hadis. Kita menentang undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Bukan menentang, kita mempertikaikan. Adakah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh? Sedangkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama pun boleh kita bahaskan. Kenapa tiba-tiba pandangan daripada PAS, pendapat daripada PAS kita tak boleh bahaskan? Seolah-olah itu adalah wahyu yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ini akan membawa kepada kemelampauan dalam agama. Sehingga menyebabkan orang rasa bahawa kamu tak cukup Islam kerana kamu tak bersama dengan Parti Islam Malaysia. Bagi saya itu dah satu melampau lah. Bagi saya itu sangat melampau. Dan Saifuddin sendiri kata, Saifuddin beri amaran, jangan melampau. Menteri KDN Saifuddin berkata, menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham. Kita minta, jangan ada pihak mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Tuan-tuan, adakah perkara ini berkemungkinan membawa kepada pengharaman PAS? Sebab itu, kenyataan. Insiden bom botol, PAS gesa kendorkan ketegangan. PAS menggesa tindakan segera untuk mengendurkan ketegangan susulan insiden serangan bom ke atas rumah ahli Parlimen Beruas. Justru semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan pandangan. Tuan-tuan, adakah elok kalau dia cakap macam ni daripada dulu?
Kenapa nak kena bawa pula isu ini mengancam Islam, ini mengancam Melayu, ini mengancam hak Melayu, macam kita tengok sungai di rumah yang di rumah setinggan tadi, mengancam hak Melayu, mengancam Islam. Bila bab itu mengancam Melayu macam Islam, bila kena ke engkau, oh tak ada. Kenapa? #pasik tuan-tuan. #pasik. Itu saya boleh kata. Jadi kita kena ingat benda ini. Kita kena ingat perkara ini. Kita kena tahu bagaimana membezakan bahawa Islam adalah Islam. Hari itu kan saya debat dengan Alif Western nama dia dalam TikTok. Saya kata, dia mungkin dengar saya punya live kot sekarang ni. Saya kata, dia kata, itulah dia, Islam liberal. Saya kata, tidak ada istilah Islam liberal. Tidak, dia kata dia sekejut. Apa dia? Ya, takkan kau tak tahu tak ada istilah Islam liberal. Sebagai mudah saya kata, tidak ada istilah Islam PAS. Tak ada istilah Islam PAS atau PAS itu Islam. Tak ada. PAS itu bukan Islam. Islam itu bukan PAS. Sebagaimana juga tidak ada istilah Islam liberal. Sebab apa? Islam adalah Islam. Islam adalah Islam. Islam bukan Melayu. Islam bukan Arab. Islam bukan PAS. Islam bukan Melayu. Islam adalah Islam. It's a religion. It's a agama. A way of life. On its own. Tidak perlu didefinisikan oleh individu-individu, parti politik, bangsa, budaya, region, tak perlu. Sebab itu Islam bukan orang Arab. Kita tak kata Islam itu Arab. Bukan. Hanya kerana orang Arab belum tentu dia betul-betul Islam. Tak. Islam itu pada bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melaksanakannya. Itu Islam. Selain daripada itu, perbuatan kita itu perbuatan kita. Salah kita itu salah kita. Kalau kita buat salah sebagai orang Islam, itu salah kita sebagai manusia. Bukan salah agama. Setuju tak setuju? Kalau kita buat silap, kita buat salah, itu salah kita sebagai individu. Bukan salah agama kita. Sebab itu saya kata Al-Quran itu sempurna. Tetapi mentafsirkan Al-Quran, tafsiran itu belum tentu sempurna. Itu tafsiran kita. Itu pandangan kita. Kita boleh cuba kata yang paling hampir. Paling hampir. Tetapi still itu pandangan kita. Itu pendapat kita. Pandangan kita. Okey? Habis kat situ. Harap tuan-tuan boleh fikirlah perkara ni. Saya ada satu buku saya